Terima kasih Yang Berhormat Pak Bunta. Seterusnya saya menyebut pembahas kedua terakhir, Yang Berhormat Lembah Pantai. Terima kasih Datuk Yang Ketua. Saya berdiri untuk sama-sama membahaskan Undang-Undang Pembekalan 2022 ataupun Belanjawan 2022. Sebelum saya mulakan, ingin saya sampaikan ucapan tahniah kepada kerajaan, khususnya Menteri Keuangan, di atas kejayaan membuat penjimatan yang cukup besar di atas penukaran kenderaan rasmi menteri dari Proton Perdana ke Velfire yang telah menjimat RM2.80 sebulan, iaitu penjimatan 0.0577% bersamaan dengan RM33.60 setahun ataupun RM1,075.20 setahun bagi 32 biji Velfire kalau diguna. Tahniah. Tak cukup untuk bayar gaji minima sebulan. Jadi, apapun tahniah diucapkan. Dan saya ingin gunakan masa yang ada untuk membahaskan ataupun membincangkan satu perkara yang sebenarnya tidak ada dalam belanjawan ini, iaitu pelaksanaan 5G. Ya, kerana ramai yang melihat bahawa isu yang terbentang di hadapan kita seringkali terselindung banyak isu yang bersifat off budget, termasuklah pelaksanaan 5G. Dan kita semua tahu, pada waktu ini pihak kerajaan telah memutuskan untuk menggunakan sistem single wholesaler network dengan menganugerahkan spektrum kepada sebuah syarikat yang dimiliki penuh oleh Kementerian ataupun Menteri Keuangan diperbadankan, iaitu Digital Nasional Berhad, DNB. Saya telah dikejar oleh wartawan untuk bertanya beberapa soalan, dan saya harap dalam perbahasan ini beberapa soalan yang ditanya oleh wartawan akan dapat diangkat dan dijawab oleh menteri sendiri. Dan kita dengar bagaimana sebelum ini salah satu stesen pemancar ataupun stesen telekomunikasi yang telah dilengkapi dengan peralatan 5G ialah di Bukit Tungku. Tahniah sekali lagi kepada pihak kerajaan kerana memilih tempat yang paling tepat. Bukit Tungku. This is the top 20 of T20 of T20. Ya, itulah komunitinya. Kenapa dibuat di Bukit Tungku, Canning Hills, dan bukan di Bukit Apit, di Masjid Tanah contohnya. Ya, kawasan yang separa bandar. Ada kawasan kampung di sekitar itu. Kenapa dipilih Bukit Tungku? Ya, dan itu bagi saya adalah satu perkara yang cukup ganjil, kerana yang ingin kita memperagakan ialah keupayaan 5G digunakan oleh segenap lapisan masyarakat, bukan setakat mereka yang rumahnya begitu besar dengan kereta-kereta Velfire dan lebih dari itu yang begitu besar di situ. Jadi bagi saya pemilihan Bukit Tungku ini sends the wrong message, ya, dengan izin. Tapi apapun, Datuk Yang Tua, persoalan yang ingin saya ketengahkan adalah sama dengan persoalan yang dibangkitkan oleh Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia minggu lalu, iaitu kenapa spektrum yang dikhususkan untuk 5G ini diberi kepada syarikat bernama DNB dan bukan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia ataupun SKMM. Ini adalah satu kejanggalan dan satu perkara yang luar biasa kalau dibandingkan dengan semua spektrum yang telah dianugerahkan sebelum ini, yang mana dengan penganugerahannya kepada syarikat-syarikat telekomunikasi, kerajaan Malaysia mampu mengumpulkan dana yang besar untuk digunakan setiap tahun. Malangnya dengan keputusan untuk bukan sahaja menganugerahkan spektrum 5G kepada DNB, malah dengan menghalang spektrum lain daripada dibangunkan untuk dilengkapi dengan teknologi 5G, dia seperti menutup semua kawasan tak boleh tanam padi, hanya tanam padi di tanah dia sahaja. Tempat lain semua tak boleh tanam. Walhal kalau kita lihat sebelum ini, dari 2G boleh naik ke 3G. Dari 3G boleh naik ke 4G. Tapi dari 4G tak boleh naik ke 5G. Saya nak tanya dengan menteri, kenapa diputuskan buat cara ini? Walhal di negara-negara lain, kita lihat dengan memberi ruang yang lebih banyak, penggunaan spektrum memang kita tahu penggunaan spektrum ini juga akan memberi kesan kepada kelajuan dan juga capaian 5G itu. Tapi itu adalah soalan yang perlu ditanya. Kerana ini akan mendatangkan kesan jangka masa panjang kepada
pengguna-pengguna perkhidmatan telekomunikasi. Jadi itu persoalan pertama yang ingin saya bangkitkan. Kedua, kenapa dipilih satu entiti untuk melaksanakan bagi seluruh negara? Kalau kita lihat sebelum ini, ya, ada disebut bahawa dengan menggunakan satu syarikat, DNB sahaja, syarikat pelaksanaan 5G ini boleh lebih cepat kalau dibandingkan dengan syarikat-syarikat telekomunikasi dulu yang telah melancarkan 3G, 4G begitu lambat. Tapi kita lihat daripada satu artikel dalam The Edge yang mengatakan 4G telah dilaksanakan dalam masa 4 tahun dan by the end of 2020 dengan izin ia telah mencakupi capaian 92% negara kita. Berbanding dengan 3G yang bermula pada tahun 2003 mengambil masa 8 tahun dan hanya pada tahun 2013 merangkumi 85% capaian seluruh negara. Ini bermaksud dengan 4G sendiri telah menampakkan peningkatan yang baik. Jadi apakah sebenarnya motif di sebalik pemilihan DNB untuk melaksanakan 5G ini? Dan apa sebenarnya yang akan berlaku? Datuk Yang Bertuah, adakah Datuk Yang Bertuah tahu ataupun sedar dengan memberi 5G kepada satu syarikat, adakah itu bermaksud sekiranya ada 6G, maka DNB jugalah yang akan laksana? Jika ada 7G, adakah DNB juga yang akan laksana? Apa yang akan berlaku kepada semua pelaburan yang telah dibuat oleh syarikat-syarikat telekomunikasi yang jumlahnya berbilion? Apakah yang akan berlaku kepada pemilik tapak-tapak menara telekomunikasi? Ada di antara mereka surau-surau, gereja-gereja, rumah-rumah kedai, malah tanah milik kerajaan negeri. Apakah yang akan berlaku kepada pemilik-pemilik ini? Adakah sewaan-sewaan mereka juga akan turun? Ataupun tidak lagi mereka mahu ataupun mereka tidak lagi akan mendapat sewa daripada menara-menara telekomunikasi ini? Juga apakah yang akan berlaku kepada begitu ramai rakyat Malaysia yang berkhidmat dalam syarikat-syarikat telekomunikasi? Anggarannya, salah satu anggaran ialah, saya baca sikit ya, ada kemungkinan dalam masa 3 ke 5 tahun, ya, sejumlah 20,000 orang yang bekerja dalam bidang telekomunikasi, termasuklah sekitar 8,000 yang dianggap high skill, akan kehilangan kerja. Siapa yang nak bagi mereka makan? Siapa yang nak bagi mereka kerja? DNB. Kalau kita baca kenyataan dalam satu wawancara yang dibuat oleh CEO DNB, beliau menyatakan bahawa, kita baca, dianggarkan 2.5 bilion ringgit akan digunakan, diperuntukkan untuk 600 staf DNB bagi satu jangka masa 10 tahun. Puratanya ialah RM34,722 seorang setahun. Itu lebih tinggi daripada gaji allowance ahli-ahli parlimen. Ya. 34,722 purata. Pada saat 600,000 rakyat Malaysia hilang kerja. Jatuh pada ketika 600,000 rakyat Malaysia jatuh daripada kelompok M40. Masuk ke kelompok B40. 600 orang sahaja yang akan kemungkinan secara purata mendapat gaji yang begitu besar. 600 orang sahaja. Di manakah rasionalnya? Dan apakah kesan kepada, dengan izin, the shareholders of these syarikat-syarikat telekomunikasi? Saya bagi contoh. Maxis, pegangan saham, sebanyak 24.8% adalah dimiliki oleh syarikat GLIC. Termasuklah KWSP 11.9%, PNB 10.3%, KUAP 1.4%, Urus Harta Jemaah 1.2%, Aksiata 58.9% dipegang oleh Khazanah, KWSP, PNB, KUAP, Yayasan Pelaburan Bumi Putra, Urus Harta Jemaah. Adakah ini dengan melaksanakan DNB ini akan mendatangkan kesan yang begitu buruk terhadap syarikat-syarikat yang dipegang
Ya, kalau tengok Axiata dipegang oleh majoriti duit rakyat Malaysia. Apakah kesannya? Jadi inilah antara sebab kenapa Port Dickson, saya, Ledang dan begitu ramai ahli-ahli parlimen yang lain menegaskan bahawa isu 5G ini pelaksanaannya oleh DNB tidak boleh kita biarkan begitu sahaja. Mesti dibawa ke parlimen, mesti dibahas, mesti diterangkan, dijelaskan, dan kita perlu mendapat jawapan yang tuntas, yang jelas daripada menteri. Kalau tak guna, sebab isunya rakyat Malaysia lah yang akan terkesan. Kalau 5G tak dapat dilaksana, siapa yang akan terima bahananya? Rakyat Malaysia. Sekiranya DNB ini gagal, siapakah yang terpaksa membayar hutang contingent liability? Rakyat Malaysia. Kalau kita lihat sekarang ini pun jumlah contingent liability telah mencecah lebih 300 bilion. Adakah kita sanggup untuk menanggung beban sekiranya DNB ini becomes too big to fail? Dan kita, rakyat Malaysia akhirnya yang terpaksa menanggung hutang, membayar. Samalah seperti kita membayar hutang 1MDB setiap tahun. Berbilion yang kita bayar. Jadi, Datuk Yang Ketua, kita perlu faham makna kenapa kita perlu beralih daripada DNB ini, dan kita patut auction off the spectrum, jual, ya, bida kepada syarikat-syarikat telekomunikasi. Pada saat kerajaan begitu terhimpit untuk mendapatkan revenue untuk tahun depan, kita memberikan aset negara kita kepada sebuah syarikat yang saya difahamkan syarikat-syarikat telekomunikasi diminta untuk membayar purata 1.4 bilion ringgit setahun untuk satu jangka masa 10 tahun. Maksudnya, setiap syarikat telco yang setuju dengan menggunakan DNB nanti perlu membayar 14 bilion ringgit selama 10 tahun itu. Apa yang dijanjikan? Very basic, saya difahamkan. Basic sahaja. Saya bagi contoh. Kalau target speed dia untuk di Malaysia, the age of the cell age, ya, dikatakan maksimum dia punya speed dia lah 100 Mbps. Kalau di Korea Selatan 380 Mbps, Singapura 143 Mbps, Thailand 122 Mbps, Filipina 141 Mbps, Malaysia 100 sahaja. Itu sahaja yang target DNB. Ini bukan saya yang sebut. Ini adalah Twitter DNB sendiri yang sebut. Ya, jadi saya rasa kita perlu pertimbangkan semula. Beralih daripada DNB, buat konsortium. Sama seperti di Singapura contohnya. Ada 2 konsortium yang mengusahakan. Korea Selatan 3 yang mengusahakan. Thailand 3 yang mengusahakan. Philippines 3 yang mengusahakan. Jadi bagi saya, Datuk Yang Tua, dalam saat-saat yang terakhir ini, Minta rumuskan maybe. Ya. Bagi saya, penting untuk kita ketengahkan bahawa DNB ini, this is the wrong way forward. Bagi saya, this is the wrong way forward. Kita perlu pertimbang semula. Dan kita mahukan satu kebertanggungjawaban di dalam Dewan Yang Mulia ini oleh menteri-menteri yang berkenaan tentang kenapa langkah ini digunakan. Dan kita mahu ubah, tukar, kembali kepada satu sistem di mana kita membenarkan syarikat-syarikat telekomunikasi ini untuk mengusahakan, terpulang pada mereka. Tapi itulah sebabnya kita ada USP Fund untuk membina di tempat-tempat yang capaiannya tidak baik. Akhirul kalam, banyak sebenarnya yang nak disebut, tapi bagi saya yang paling penting, kita perlu memberi penelitian yang khusus kepada isu 5G kerana ini adalah masa depan negara kita. Malaysia, selama mana kita nak mengusahakan kelapa sawit sahaja ataupun yang lain, kita telah mewujudkan unicorn seperti Grab. Tapi sekarang ni Grab tak ada dekat Malaysia, antara lain infrastruktur yang kurang memuaskan. Jadi harapan saya adalah kita boleh memberi satu pertimbangan yang serius dan membuat keputusan yang lebih baik untuk masa depan negara. Sekian. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Lembah Pantai.